Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Dah makan? Belum makan tengah hari. Pagi tadi makan lah? Ha? Dah kan, pagi tadi mesti dah makan ke tak? Semalam Perancis kalah kan? Apa semalam apa? Semalam Perancis kalah kan? Ya. Mak saya pun ejek ayah saya dengan saya. Lepas tu ayah sultan saya cakap lah nak ejek ibu balik ke? Mak saya balik ke? Lepas tu dia kata, Mawar ayah sokong? saya kata. Mawar sokong apa? Ya? Mawar sokong Mak negara saya apa? tak tengok. Tak tengok. Lepas tu? Lepas tu ayah saya kata kalau ejek balik nanti menangis. Terus mak saya merajuk sekarang ni tengah merajuk macam ni. Pergilah pujuk mak awak. Dah, saya yang dulu merajuk dulu, lepas tu mak saya yang merajuk pula lepas tu. Yuna tengok bola Yuna? Tengok. Hai, mana kawan-kawan yang lain ni? Tadi kelas apa tadi? Saya belajar apa dah sekarang? Electricity. Okay? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana yang lain ni? Ting. Okay, kita tunggu dalam 2 minit lagi. Okay, siapa yang nak pergi ambil air ke, nak pergi minum air ke, nak basuh muka ke, nak apa ke, okay, boleh Ustaz benarkan. Pergi sementara tunggu kawan-kawan kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Hai, tak banyak lagi ni. Okay, 1 minit lagi. Tunggu tengok 1 minit lagi. Pergi mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ulfah. Okey, boleh kot boleh. Tunggu ni sampai nanti dia orang masuklah Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam. Okey, terima kasih. Okey kelas. We start our class by reciting doa, surah Al-Fatihah and selawat. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, anak-anak murid Ustaz, first of all, okay, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okay, pertamanya terima kasih kepada awak semua kerana masih lagi bersemangat, masih lagi menahan nafsu untuk tidur, menahan nafsu lapar semata-mata untuk masuk ke kelas. Okay, ini semua Ustaz katakan sebagai jihad an-nafs. Okay, dan Ustaz mendoakan anak-anak murid Ustaz sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan juga
dapat belajar dengan baik. Okey. Anak-anak murid Ustaz, sebelum kita mulakan, Ustaz ada beberapa cerita Ustaz nak ceritakan kepada awak. Semalam, kan setiap kali Ustaz masuk kelas, Ustaz akan ingatkan awak. Perkara pertama sekali Ustaz akan ingatkan apa? Supaya kita supaya kita bersyukur. Anak-anak murid Ustaz, semalam bila Ustaz ada terbaca satu cerita, satu post tu dia kata, bila Ustaz terbaca satu post tu, Ustaz pun fikir balik. Ustaz pun fikir. Ustaz rasa bukan awak je, Ustaz pun kena rasa bersyukur sama. Kenapa? Kejap anti telefon. Kenapa dia pun kejap anti telefon? Hello anti, ya? Okey. Sorry. Anti. Biasalah anti ingat kat awak tu. Okey, anak-anak murid Ustaz, nanti ada tanya Ustaz soalan tadi. Okey. Kelas, sambung tadi cerita bila Ustaz baca dalam post tu ada satu cikgu tu dia kata dia terasa bila anak-anak murid dia tak hantar kerja. Dia terasa bila anak-anak murid dia tak hantar kerja. Dia tulis kat situ. Tapi Ustaz, itu bukan Ustaz nak cerita. Ustaz nak ada satu orang cikgu tu pun dia tulis juga dekat situ. Dia kata apa? Dia kata dalam kelas dia berapa orang je masuk. Dengar. Dia kata dalam kelas dia tu berapa orang je masuk kelas. Pelajar-pelajar berapa orang je yang masuk kelas. Kenapa? Siapa boleh bagi tahu kat Ustaz dalam kelas dia kenapa sikit je orang banyak murid susah. Lagi? Awak kenapa dia tak masuk? Bila susah apa yang dia buat? Internet, okey, satu tak ada internet. Itu sebelum ni kita dah pernah cerita kan. Dia orang tak ada internet, tak ada phone apa semua. Tapi bila Ustaz baca cerita tu semalam, Ustaz rasa lagi ya Allah Akbar, alhamdulillah lah anak-anak murid Ustaz boleh masuk kelas. Kenapa? Disebabkan dia orang datang daripada keluarga yang susah, dia orang terpaksa pergi membantu ibu bapa dia orang untuk kerja anak-anak murid Ustaz. Mak ayah dia orang buka kedai, jual-jual, diorang pergi tolong mak dengan ayah diorang. Nampak? Mak dengan ayah awak tak suruh awak pergi kerja pun. Mak ayah awak suruh awak belajar saja. So bila Ustaz tengok sini, Allahu Akbar. Ustaz rasa awak semua bersyukur sebab awak boleh join. Ustaz pula bersyukur sebab awak pun boleh join. Kenapa? Ini masuk kelas tak muka Muaz, muka Hadif. Tak muka Hadif, muka Raihan. 3 orang contoh. Yang lain semua pergi bekerja. Kaiser tengah bancuh air tepi jalan. Ulfah tengah sapu sampah. Contohkan Mikael tengah basuh baju. Sebagai contoh. Itu semua awak tak payah buat. Itu mak dengan ayah awak dah settlekan. Kerja awak belajar saja. So bila Ustaz baca-baca situ, Ustaz rasa tidak bukan kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita belajar je. Mak ayah awak tak suruh awak buat apa, mak ayah awak suruh awak belajar je. Okey. Terus okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Taala permudahkan urusan kawan-kawan kita dekat luar sana, menjadikan diorang sebagai anak murid yang soleh dan solehah. Okey. Hari ni kita tukar style. Asyik Ustaz je cerita hadis, hari ni awak cerita hadis kat Ustaz. Ustaz akan pilih satu orang pelajar, awak yang akan ceritakan hadis apa yang kita tengah baca sekarang. Okay, ada orang nak volunteer dulu, nak ceritakan hadis apa? Ada orang volunteer tak? Oh, Ulfah volunteer. Okay, Ulfah silakan Ulfah. Apa hadis yang kita tengah baca sekarang ni? Cooperation among Muslims. Okay.
Itu tajuk. Ustaz nak penerangan. Penerangan. Tajuk. Itu tajuk Ustaz nak penerangan. Apa-apa yang Nabi sebut dalam hadis tu? Kita kena kerjasama. Okey. Kerjasama. Kerjasama apa? Okey Adriana. Okey Adriana. Kerjasama apa tu? Macam mana tu? Kerjasama apa tu? Kerjasama. Okey. Terima kasih Ulfah. Ustaz nak dengar daripada Kaiser pula. Okey Kaiser. 3 hari dah ni. Cikgu ulang hadis yang sama ni. Mesti awak dah dapat idea. Okey Kaiser. Apa hadis tu Rasulullah nak bagi tahu kata apa? Kena kerjasama. Explain lah sedikit. Itu apa? Saya. Siapa saya tu? Muaz. Okey Muaz, silakan Muaz. Explain. Ustaz nak explain. Nabi cakap kita perlulah bekerjasama dan bantu saling sama antara lain. Dan Nabi cakap jika adalah layaknya seperti bangunan. Bangunan tu kukuh. Itulah kukuh. Macam itulah kukuh persahabatan kita. Okey betul. Okey anak-anak murid Ustaz. Okey macam tu. Maksudnya Nabi kata kita ni sebagai satu bangunan. Ustaz. Okey Ustaz. Okey Ustaz tunjuk juga. Okey, ingat, terima kasih Muaz, Kaiser, Raihan dan Raihan dan juga Ulfah. Okey anak-anak murid Ustaz, ini Nabi dah bagi tahu berkaitan dengan kita sesama kita ni kena tolong menolong. Semalam pun Ustaz dah cerita kat awak berkaitan dengan apa? Berkaitan bendera putih tu. Ada jumpa tak? Putih. Ada jumpa tak bendera putih tu? Ada. Kat mana? Ada. Kat mana? Tak ada. Maksudnya mungkin sekeliling awak semua orang senang-senang. Okey. Alamat Ustaz. Okey. So pengajaran daripada hadis ni kita kenalah bantu kawan-kawan kita. Kita kena bantu kawan kita kalau kawan kita dalam keadaan yang susah. Okey, seterusnya. Okey, hadis kita hari ni Ustaz nak ceritakan berkaitan dengan siapa yang baca hadis ni. Siapa yang baca hadis ni? Kita tengok nama sahabat yang mendengar Rasulullah sebut benda ni. Okey, Rasulullah ni kan dia ada banyak, Rasulullah kan banyak bercakap, Rasulullah banyak bagi nasihat. So, sahabat yang dengar ni nama dia adalah Abu Musa al-Ash'ari. Ini Ustaz tambahkan ilmu kepada awak. Abu Musa al-Ash'ari ni anak-anak murid Ustaz. Abu Musa al-Ash'ari ni dia siapa? Dia sahabat Nabi. Dia kawan Nabi. Dia datang daripada mana? Dia bukan orang Madinah. Ustaz, saya tak nampak skrin Ustaz. Tak nampak skrin. Ada ni Ustaz tengah share ni. Okey. Awak nampak tak skrin Ustaz? You nampak skrin Ustaz? Nampak Okey. Abu Musa al-Ash'ari ni orang mana? Abu Musa al-Ash'ari ni Orang Parsi. Bukan, itu Salman Al-Farisi. Jadi Abu Musa al-Ash'ari dia orang Yaman. Dia orang Yaman, orang Yaman. Orang Yaman. Yang mana dia ni daripada Yaman, dia pergi ke Mekah. Dia masuk Islam dekat Mekah. Kemudian dia berhijrah ke Madinah. Kemudian cukup masa dia balik kepada Yaman, berdakwah dekat Yaman. Macam tu. Abu Musa al-Ash'ari ni saya tak nampak. Apa kejap lagi Ustaz try share yang Cuba keluar balik. Ada orang tak nampak. Cuba keluar balik. Okey, cuba rejoin. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, dekat sini apa dia? Dekat sini kita tahu yang Abu Musa al-Ash'ari ni adalah orang Yaman. Dia peluk Islam dekat Madinah, dia ikut Nabi berhijrah. Dia Islam dekat Mekah, dia ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Kemudian dia masuk dia patah balik ke Yaman untuk berdakwah. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Terusnya Ustaz stop share. Okey. Anak-anak murid Ustaz, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita Tauhid. Bukan. Hari ini kita nak belajar apa? Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan sirah. Okey, hari ini dan juga hari Jumaat
kita akan belajar, kita akan sambung berkaitan dengan sirah. Okey, keluarkan tengok mana buku sirah, cari buku sirah. Ustaz nak buku latihan dan buku teks. Hari ni kalau sempat kita buat latihan sikit. Okey, mana buku sirah? Okey, kita nak belajar sirah hari ni. Okey. Okey? Okey. Okey, mana buku sirah? Okey, buku sirah. Okey, dah ada. Okey, semua dah ada buku sirah Dah. Okey, bagus. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey. Okeylah. Okey, anak-anak murid Ustaz. Siapa masih ingat tajuk terakhir kita belajar sirah? Pertikaian dengan kaum. Pertikaian dengan kaum. Kaum apa? Siapa ingat? Yahudi. Yahudi apa? Bani Nasrani. Bani Nadir. Bagus. Yahudi Bani Nadir. Okey, anak-anak murid Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa boleh tolong cerita dengan tepat sekali macam mana apa jadi dekat kaum Bani Nadir tu? Saya. Okey, Muaz nak cerita lagi. Okey, Muaz, cerita sikit Tak Muaz. apalah, bagi orang lain lah. Saya dah tu sikit. Okey, siapa yang nak tolong cerita apa yang terjadi? Aduh Hadif, tahulah England menang pun. Semalam England melawan Jerman, tengok tak? Oh, tengok tak? Tengok. Saya tengok separuh tadi semalam. Tengok Ayah tak saya pula, suruh tidur. Oh, okey. Okey, dan anak murid Ustaz. Siapa boleh tolong cerita apa yang terjadi dekat Bani Nadir tu? Tak ada orang nak cerita? Macam mana ni? Okey, Ustaz ulang supaya awak tak lupa anak-anak murid Ustaz. Tengok sini, bila Ustaz cerang, awak kalau ada pensel ke apa catat sikit. Catat sikit. Okey, dekat orang Madinah, bila Nabi sampai dekat Madinah, ada berapa jenis orang dekat Madinah tu? Ada 2 jenis golongan. 2. Yang pertama orang Yahudi. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang orang Yahudi. Yang kedua ni adalah orang Islam ataupun orang Arab. Okey, orang Islam ataupun orang Arab. Okey, tengok. Kemudian orang Yahudi ni terbahagi kepada 2. Yang ni dalam buku yang senang untuk awak ingat. Orang Yahudi ni terbahagi kepada 2. Yang pertama sebenarnya dia ada lagi, tapi awak ingat 2 dah lah. Yang pertama adalah Bani Nadir. Okey, hari ni kita nak belajar yang Bani satu lagi. Bani apa? Bani Nasrani. Bani Quraizah. Bani Quraizah. Anak-anak murid Ustaz tengok sini. Yang makan pun tengok, yang tidur pun tengok juga. Okey, tengok sini. Ada orang Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Kita tolak dulu Bani Quraizah. Kejap lagi Ustaz nak cerita. Ulang sikit Bani Nadir supaya tak terlupa. Anak-anak murid Ustaz. Muaz nak cerita tak Muaz? Nak. Silakan Muaz, Ustaz nak dengar. Mula-mula ada satu kumpulan ni nama dia Bani Nadir. Okey. Lepas tu dia orang letak syarat tak ada apa pembunuhan. Okey, dia orang berjanji dengan Rasulullah, dia orang berjanji apa semua tak boleh ada pembunuhan dan nak menjaga Madinah. Okey, bagus. Terus Muaz, terus. Lepas tu Nabi Muhammad datang ke kampung ni, kampung tu tempat Bani Nadir tinggal. Okey. Lepas tu Nabi Muhammad jalan-jalan, lepas tu dia penat, dia duduk tepi, lepas tu dia dengar orang dalam tu, kita bunuh Nabi Muhammad. Lepas tu Nabi Muhammad dengar dia cakap nak letak batu besar atas rumah. Okey, Lepas tu macam pelik lah, takkan orang tak nampak kan ada batu besar atas rumah. Lepas tu cakap, lepas tu Nabi Muhammad pergi cakap kat sahabat. Lepas tu Nabi Muhammad cakap balik pergi ke Madinah dan cakap dengan sahabat. Okey. Lepas tu Nabi Muhammad cakap kita kena halau dia orang daripada sini. Okey. Lepas tu Nabi Muhammad pun halau dia orang. Lepas tu dia orang marah. Lepas tu dia orang dengar orang kafir Mekah, Quraisy Mekah, dia cakap kita nak bunuh Nabi Muhammad. Lepas tu dia orang bergabung. Ya. Lepas tu? Lepas tu berlakulah perang. Lepas tu?
Lepas tu diorang kalah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kalau awak tengok dekat sini Muaz, sikit lagi cerita awak tu. Tapi basically dah betul dah. Hujung-hujung tu ada sikit awak langkau satu keadaan. Okey. Terima kasih Muaz. Okey. Kalau markah 180 sekejap lagi. Bagus. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Raihan mana Raihan? Raihan nak cuba dekat mana yang Muaz tertinggal? Raihan nak cuba dekat mana yang Muaz tertinggal? Jarang separate. Okey. Jangan separate. Okey, sebelum tu ada tak ayat Muaz tertinggal? Tahu. Okey, tak apa. Okey, Ustaz ulang balik. Ni sebab dah 2 minggu ni tak ulang ni. Okey, tak apa anak-anak boleh Ustaz. Okey, dengar sini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fokus dekat Bani Nadir dulu. Okey, bila jadi apa yang jadi dekat Bani Nadir ni? Okey, macam yang Muaz cakap, diorang ni adalah orang Yahudi. Siapa Bani Nadir? Orang Yahudi yang buat perjanjian dengan Rasulullah. Dia nak buat perjanjian apa? Dia buat perjanjian tak nak ada bunuh dan kita nak mempertahankan Madinah. Basically ni macam tu. Satu hari Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah diorang, pergi ke kampung diorang macam Muaz cakap. Nabi Muhammad berehat dekat satu rumah. Kemudian Nabi Muhammad terdengar diorang ni nak merancang nak bunuh Nabi Muhammad. Macam yang Muaz cakap tadi tu betul. Macam mana diorang nak tolak batu daripada atas jatuh kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pun dengar macam ni, ini tak boleh jadi ni. Ini ni melanggar perjanjian. Nabi Muhammad pun balik semula ke Madinah dan bagi tahu dekat sahabat. Bagi tahu dekat sahabat. Okey, bagi tahu dekat sahabat apa yang kita nak buat ni. Kemudian Nabi Muhammad perintahkan halau Bani Nadir keluar. Okey, Muaz kat sini. Okey, kemudian saya ingat diorang kena kepung dengan berapa ratus entah. Ya, bagus. Itu yang tertinggal. 1 minggu. Ya, bagus. Anak-anak murid Ustaz Muhammad kata, halau keluar sebab kamu dah langgar perjanjian. Bani Nadir kata, kami nak perang. Okay, fine. Okay, nak berperang, fine. Nabi Muhammad kepung perkampungan diorang selama berapa hari? 2 minggu. Berapa hari? 6. Good. 6 hari. Nabi Muhammad kepung diorang punya perkampungan selama 6 hari. Dan kemudian lepas tu diorang surrender. Diorang kata diorang dah surrender lah. Diorang kata tak apalah, kita orang keluar. Fine, kita orang keluar. So Bani Nadir pun keluar. Bak kata Asma tadi, Asma pula dah. Raihan cakap tadi, diorang separated. Diorang pergi ke 3 tempat. Siapa ingat? Bani Nadir pergi ke 3 tempat. Jordan. Jordan. Baik, Jordan. Nama dulu apa? Yang pertama dia pergi ke mana? Yaman. Khaybar. Yang pertama dia orang pergi ke Khaybar. Yang kedua dia orang pergi ke Syria. Syam. Yang kedua dia orang pergi ke Syam. Yang ketiga, pemimpin Bani Nadir pergi ke mana? Syria. Belum. Pergi ke Mekah. Bergabung dengan Quraisy. So nombor 3 ni lah yang bergabung dengan Quraisy untuk lawan Rasulullah, serang Madinah dalam perang Khandaq. Good. Dalam perang Khandaq ataupun perang Parit. Bagus. Ini adalah cerita berkaitan dengan Bani Nadir. Okey, settle. Ada soalan berkaitan dengan Bani Nadir? Tak ada? Okey, sekarang kita masuk ke satu Bani yang mana lagi teruk daripada tu. Bani yang Rasulullah buat kau-kau dekat diorang. Kenapa? Kita baca dulu. Nabi kutuk ke? Tak. Tengok apa kesalahan. Yang tadi tu kita cerita berkaitan dengan peperangan Bani Nadir. Ustaz tak perang pun perang lah tu. Kena kepung 6 hari apa semua tu dikira sebagai perang juga. Awak tengok Bani Qurayzah Nabi buat apa. Tengok macam mana Nabi buat. Apa pengajaran yang kita boleh dapat. Tengok buku teks. Muka surat berapa tu? 25. Muka surat apa?
25. Okey, muka surat 25. Oi, 25 jauh sangat ni. 25. Jauh sangat ni. 36 maksudnya. Ting ting. Okey, good. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, buka muka surat 25. Okey, Ustaz nak dengar. Asyik Ustaz je baca kan. Okey, Ustaz nak perenggan pertama. Khalif tolong. Yumna nak baca. Okey, Yumna tolong baca yang pertama, Yumna. Peperangan Bani Quraisyah berlaku pada bulan Zulkaidah pada tahun ke-5 Hijrah bersamaan tahun 627 Masihi. Okey, ingat tu. Okey, tak apa, terus. Peperangan ini berlaku kerana Bani Quraisyah yang pada awalnya telah mengikat Perjanjian untuk mempertahankan Madinah, telah menerima pasukan kaum. Bani Nadir yang dihalau keluar. Okey. Mereka bekerja sama dengan orang-orang Quraisy menyerang Madinah. Anak-anak murid Ustaz dengar sini baik-baik. Sabar yang angkat tangan ni sabar. Nanti Ustaz akan bagi suruh baca. Dengar sini baik-baik. Apa yang terjadi dekat Bani Quraisyah? Mikael, Amsyar dengar betul-betul. Bani Quraisyah ni dia BFF dengan Bani Nadir. Dia best friend forever dengan Bani Nadir ni. Dia macam Kaiser best friend dia dengan Hadif. Mikael best friend dia dengan Noh. Lebih kurang macam tu. Aflah best friend dia dengan teacher Hasbi. Itu best friend lah tu. Katakan contoh. So, bila Kaiser ni, dia tengok kata Hadif kena halau dengan Ustaz Amirul, Kaiser pun pergi marah Ustaz Amirul. Lebih kurang macam tu. So, Bani Nadir ni, lepas dia kena halau, katakan Ustaz Lukis, ini Bani Nadir. Bani Nadir dia kena halau. So, Bani Nadir ni pun sedih. Bani Nadir sedih. Dia orang pun menangis. Bani Nadir pun sedih. Kemudian Bani Quraisyah dapat tahu. Bani Quraisyah tahu yang kawan dia orang ni kena halau. Bani Quraisyah cakap, kenapa ni menangis ni? Bani Quraisyah cakap, Bani Nadir cakap kami kena halau. Bani Quraisyah cakap, kena halau. Kemudian Bani Nadir ni pun hasut kawan dia Bani Quraisyah ni untuk lawan kepada Rasulullah. Ada anak murid Ustaz? Pada asalnya Bani Quraisyah dengan Bani Nadir kedua-dua buat agreement. Kedua-dua buat perjanjian untuk mempertahankan Madinah. Dengar. Ini isu pengkhianatan. Ini isu khianat. Tadi pun dia orang khianat, kata nak mempertahankan, tiba-tiba nak bunuh Nabi Muhammad. Bani Nadir. Bani Quraisyah ni pun mula-mula bila sampai dia orang buat agreement, mengikat perjanjian. Okey, kami akan jaga Madinah. Tiba-tiba Bani Nadir kata, jom tolong kita orang. Kita nak serang Madinah ni. Nabi Muhammad dah buat kat kita orang, dah halau kita orang ni. Bani Nadir kata apa? Alright, kita orang tolong. Nampak? Bani Nadir terima hasutan, terima ajakan Bani Quraisyah, terima. Bani Nadir cakap apa? Bani Quraisyah cakap, okey, kami nak join. Dia kata macam tu. So Ustaz ulang sekali lagi supaya awak tahu. Pada asalnya Bani Quraisyah dengan Bani Nadir kedua-duanya sign agreement. Dia orang bersetuju untuk jaga Madinah. Tapi dia orang ni buat pelik. Bani Nadir nak bunuh Nabi Muhammad, so dia orang kena halau. Dah dia orang kena halau. Dia orang pujuk pula Bani Quraisyah join dia orang serang Madinah. Bani Quraisyah dah sign dah tadi. Tapi dia orang nak juga. Okey, jom kita join Bani Nadir. Clear? Seterusnya. Things getting worse. Okay, Ustaz nak Aflah turun baca perenggan kedua. Okay. Mula-mula. Ya. Apabila perkabaran ini
sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Okey. Baginda mengutus Sa'ad. Sa'ad. Okey, sebutannya adalah Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az dan beberapa sahabat yang lain untuk menyelidiki kabaran berita ini. Ya. Apabila ternyata pengkhianatan Freddy peringkat ketiga Ya, terus. Bani Quraizah Rasulullah SAW keluar bersama 3,000 orang tentera Islam yang turut disertai oleh 36 tentera berkuda. Baginda telah mengepung perkampungan Bani Quraizah selama 25 hari. 25 hari. Oh, kau Nabi bagi ni. Anak-anak murid Ustaz dengar. Sampai tadi, ingat dekat sini ada 2 pengajaran yang kita boleh dapat. Dengar betul-betul. Okey, Nabi ni bila dia dapat maklumat, wahai Rasulullah, kita dapat maklumat Bani Quraizah nak attack kita. Kita dapat maklumat Bani Quraizah ni, dia orang ni nak bersepakat dengan Bani Nadir yang kita halau tu. Nampak nak murid Ustaz? Dah kena halau dah. So Rasulullah, tengok tindakan Rasulullah. Dengar betul-betul. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah hantar sahabat-sahabat dia pergi cek kejap betul ke tidak. Pengajaran pertama. Bila dapat berita, semak ataupun cek dulu betul atau salah. Clear? Ini pengajaran yang Nabi Muhammad nak ajar kita. Nabi Muhammad dapat berita, oh Bani Quraizah nak buat pakatan, nak geng dengan Bani Nadir, nak serang Madinah. Nabi Muhammad. Tabayyun. Ya, siapa cakap tadi tu? Ulfa. Bagus, Tabayyun. Siapa beritahu kat awak tu? Saya tengok Omah Hana. Oh, sama Hana. Betul lah lagu Omah Hana tu kan. Tabayyun. So anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tak menggelabah. Oi, nak lawan jom serang. No. Nabi Muhammad relax dulu, Pergi tolong cemak dah. Pergi tolong semak. Betul ke tidak ni, betul ni. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az dengan kawan-kawan yang lain, beres Rasulullah. Tak ada hal lah, benda simple. Diorang pun pergi. Diorang pergi spy. Betul ke tidak ni? Macam orang zaman sekarang nak pergi spy, bawa kereta, pakai spek mata hitam, masuk, ada mikrofon kat sebelah. Awak pernah tengok cerita spy tak? Kalau movie spy. Pernah? Ada spy masuk, dengar-dengar ada mikrofon dekat telinga ni apa semua. Ada itu. Siap pakai baju mahal lagi. Siap pakai baju mahal nak menyamak. Itu cerita sekarang. Dulu pun dia orang pergi, dia orang merisik, balik-balik Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az dengan kawan-kawan yang lain kata Rasulullah, betul lah Rasulullah. Memang dia orang nak attack kita lah. Rasulullah, bila Rasulullah dengar betul-betul ni, Rasulullah kata ini tak boleh jadi. Kita mesti pergi dekat dia orang. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah bawa 3,000 anak-anak murid Ustaz. 3,000. Bukan sikit. Kalau awak ingat betul-betul. Perang apa yang ada 3,000 tentera ni? Perang Badar. Ingat betul-betul. Perang Khandaq 313 tentera. Perang Uhud berapa? 3,000. Baik. Perang Uhud ada 1,000. Tapi orang munafik hasut berapa orang? 300. Last kali tinggal 700. 3,000 ni sama dengan kekuatan tentera Khandaq. Perang Khandaq 3,000 orang. Awak bayangkan 3,000 tentera Islam ni pergi. Bukan tak cukup dengan tu juga. Nabi bawa lagi 36 tentera berkuda. Wih, ini Ustaz lagu macam. Nampak? Pengajaran kedua. Dengar. Pengajaran kedua. Nabi nak tunjuk kat kita apa? Nabi nak tunjuk apa? Pentingnya memegang perjanjian.
Maksudnya perjanjian ni bila dah buat ni, buat pegang betul-betul lah. Tapi dia orang ni nak lawan kita. So Nabi tunjuk kata benda ni salah. Benda ni tak betul. This is a betrayal. Ini adalah pengkhianatan. Nabi bawa 3,000 orang dengan 36 tentera berkuda serang. Bukan serang, kepung dulu. Tengok. Lihat. Okey, dekat sini kita nampak. Tak boleh bila kita dah buat perjanjian, tak boleh mungkiri. Raihan cakap dekat Ulfah. Ulfah esok pakai baju warna merah Ulfah kata okey. Tiba-tiba esok sengaja Asma pakai baju warna hijau. Melanggar perjanjian. Dalam Islam itu tak boleh, itu berdosa. Sebab kita dah melanggar perjanjian. Kaiser, Ustaz, saya janji Ustaz nanti saya akan belikan kat Ustaz kereta Ustaz. Saya janji Ustaz. Kereta apa? 2. Ferrari dengan Lamborghini. Janji Ustaz. Tiba-tiba dia bawa kat Ustaz kereta mainan je. Itu berdosa. Tak boleh Tak boleh macam tu. Itu kalau waktu bulan korban, tak siap-siap dengan Kaiser Ustaz korbankan dia. Contoh. Okey, anak-anak murid Ustaz. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad ni kepung diorang lama mana hadis? Berapa lama tu? 25 hari. 25 hari anak-anak murid Ustaz. Tadi Bani Nadir Rasulullah kepung berapa hari? 6. 6. Bayangkan 6 hari. Tapi Bani Quraizah ni Rasulullah memang tak ada bagi muka. 25 hari. Kepung macam tu je. Nampak? Bukan kaleng-kaleng ni. Ini Rasulullah nak tunjuk kata benda ni serius. Benda pengkhianatan ni adalah benda yang teruk. Ustaz tanya awak kenal tak Panglima Tentera Malaysia? Tak kenal kan? Tak kenal. Okey, Ustaz tunjuk awak. Bayangkan satu hari nanti Arfan. Imagine that Arfan. Arfan be a top leader of our army. Dalam Malaysia ni, Arfan yang paling atas sekali ni untuk Ustaz tunjuk ke awak. Gambar tentera Malaysia punya panglima. Ni Ustaz tunjuk awak. Muka dia garang ni, awak boleh tengok ke muka dia? Boleh? Ustaz ni, awak ni betul ke ni? Ustaz takut awak tak boleh tengok muka dia je ni. Boleh. Ada kuasa aliran ni. Ini adalah panglima angkatan tentera kita. Muka dia garang ni. Ni. Tengok ni, mana dia muka dia. Mana Ustaz? Ini dia. Muka dia garang ni. Itu dia. Garang pun. Kelas. Ini adalah Panglima Tentera Malaysia. Untuk pengetahuan awak anak-anak murid Ustaz, dalam Malaysia ni ada berapa tentera? Siapa tahu dalam Malaysia ada berapa tentera? 3. Bagus. Yang pertama tentera Darat. Tentera darat. Yang kedua tentera Laut. laut. Ketiga tentera Udara. udara. Kalau Ustaz tanya awak, komando bawah tentera apa? Komander bawah dia panglima. Sorry, komando ni tentera apa? Udara ke, darat ke, laut? Darat. Komando tentera darat. Kalau Pascal, Laut. tentera laut. Kalau Pascal, Paskau. Angin. Udara. udara. Okey, awak tengok komando. Okey, awak bayangkan ni, panglima angkatan tentera kita ni nampak je muka baik, tetapi dia ada segala rahsia tentang keselamatan negara kita. Garang ke dia? Oi, nama pun tentera. Awak bayangkan panglima ni tiba-tiba dia pergi khianat dekat orang lain, dia pergi bagi tahu musuh tentang negara kita. Dia ni kesalahan dia bukan sikit, kesalahan dia sangat berat. Kejap lagi Ustaz cerita apa yang Nabi buat Muhammad Ustaz, kalau dekat Korea Utara auto dihukum mati. Okey, kalau awak tengok sini komando, kalau awak tengok komando Malaysia. Awak tengok komando Malaysia, nampaklah Ustaz. Nampak biasa je. Oh, tidak. Komando Malaysia ni adalah antara yang paling digeruni. Diorang ni, komando Malaysia ni, ni awak tengok ni. Komando Malaysia ni, kepakaran diorang apa? Kepakaran diorang berperang secara gerila. Ataupun diorang kalau lawan dalam hutan, diorang ni pakar. Oh, pakai pisau. Diorang ni dalam hutan, diorang punya kepakaran diorang ni very powerful. Itu komando.
Kalau awak nak tahu. Kemudian kalau awak tengok Pascal. Pascal ni untuk tentera Malaysia, tentera laut. Pascal pun lebih kurang juga. Nampak Ustaz, Pascal. Nampak je macam biasa. Tapi dia ni betul. Dia orang ni power Ustaz. Ya. Kemudian kalau Pascal. Pascal ni untuk tentera udara. Ini tentera-tentera yang diorang ni ada rahsia. Diorang kalau diorang khianat. Awak tengok tak dalam cerita Pascal kan ada siapa? Jack yang tengok yang Jack yang khianat tu kan. Itu berat tu. Siapa yang khianat tak boleh bagi muka sebab dia akan membuatkan kita punya negara dalam keadaan yang sangat bahaya. Ni. Ada satu lagi yang Ustaz tak pernah tunjuk kat awak. Sayap berdarah. Pernah ni sayap berdarah? Tak, nah. Sayap berdarah. Ini sayap berdarah. Sayap berdarah ni apa? Dia dalam bawah tentera. Nampak ini? Apa maksud berdarah? Berdarah ni once bila dia letak paku, dia bukan letak biasa. Dia tumbuk paku tu akan lekat darah dalam badan kita. Nak cakap benda tu kuat. Ini kan kalau dalam Pascal kan dia letak, dia tampar je kan. Ini sayap berdarah ni, dia letak dekat situ, dia tumbuk paku tu. Dia punya lencana tu dia tumbuk. Pam. So akan lekat darah. Nampak ni ada darah ni. Sakit ya? Sakit nampak tu. Ini bukan. Ini sayap berdarah. Ini memang ada betul. Dekat Malaysia ada sayap berdarah. Ustaz, sakit. Memang itu nak tunjuknya. Bukan biasa-biasa ni kita punya tentera. Okay, dah habis. Indonesia punya tentera lagi gila. Tentera yang power Malaysia yang betul kalau masuk dalam hutan lawan memang power. Malaysia, Indonesia ni antara tentera yang power ni. Turki power. Banyak lagi lah kalau cerita pasal tentera ni panjang lah. Kita cerita sirah sekarang ni. Okey. Ya. Ustaz, Turki power ke? Power. Tentera Turki power. Okey. Now, seterusnya perenggan ketiga. Kejap lagi Ustaz akan bagi tahu apa hukuman kepada orang pengkhianat ni. Tengok kejap lagi. Okay, Hadif, tolong baca perenggan ketiga. Akhirnya Yahudi Bani Quraizah menyerah kalah. Baginda memerintahkan Sa'ad bin Mu'az. Nampak siapa Sa'ad bin Mu'az? Yang tadi tu, yang jadi spy Nabi tu. Okey, terus Sa'ad bin Mu'az. Untuk menjatuhkan hukuman terhadap pengkhianatan Bani Quraizah. Beliau menjatuhkan hukuman supaya kanak-kanak dan wanita ditawan manakala lelaki di usia dewasa dibunuh. Okey, stop. Okey, Cik Ulfah nak baca. Tengok anak-anak muda Ustaz. Nabi Muhammad nak tunjuk pengajaran yang ketiga. Khianat. Pengajaran ketiga tadi apa? Khianat adalah kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Bila kita khianat, kita membuatkan tempat kita, negara kita, bayangkan tadi panglima tadi tu, dia khianat, dia pergi bagi tahu maklumat kita dekat Israel ke apa ke. So Israel mudah-mudah je serang kita. Yang menyebabkan ramai lagi orang kena bunuh. Ramai orang lagi yang mati. Tengok anak-anak muda Ustaz. So khianat ni bukan benda yang simple. So Nabi Muhammad SAW perintahkan Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az ni? Yang perisik Nabi tadi tu. Dia kata, wahai Sa'ad, jatuhkan hukuman kepada pengkhianat-pengkhianat ni. Awak tengok Sa'ad bin Mu'az bagi hukuman apa? Yang pertama Sa'ad bin Mu'az kata apa? Wanita dan kanak-kanak ditawan. Maksud ditawan, ditangkap. Apa? Tawan tu saman ke? Tak, tawan tu kena tangkap. Tangkap dia orang. Wanita dan kanak-kanak tangkap. Tetapi kanak-kanak tak ada salah. Sebab tu kena tangkap je. Lelaki dewasa dibunuh. Ini. Kalau remaja? Dewasa, remaja tak dikira, remaja. Anak-anak murid Ustaz, tengok sini baik-baik. Nabi Muhammad nak tunjuknya pengkhianatan ni bukan benda yang kecil. Dia melibatkan nyawa, dia melibatkan keselamatan. Sebab itu dalam Islam, keselamatan benda yang sangat penting. Ustaz, dulu waktu zaman Rasulullah ada tentera, ramai tentera Rasulullah.
Tapi tak adalah macam sekarang. Ada bazooka, tak adalah sampai macam tu. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wanita dan kanak-kanak ditangkap. Sebab apa? Diorang ni mengkhianat. Tangkap. Lelaki dewasa bunuh diorang. Kenapa wanita tak dibunuh? Soalan yang bagus. Itu Ustaz bagi kerja rumah kepada awak. Kenapa wanita tak boleh kena bunuh, Ustaz? Untuk pengetahuan awak, adab kalau kita pergi berperang. Ingat, Islam ni nak pergi berperang pun ada adab dia. Ustaz bagi tahu awak, Ustaz ceritakan sikit Ini perang Bani Quraizah ni. Dengar betul-betul. Dalam peperangan Islam dah tetapkan ada adab-adab dia. Hey Ustaz, kita nak pergi perang. Ya, Islam letakkan adab. Pertama, kalau nak pergi perang, tak boleh suka-suka hati cabut tanaman. Apa maksud tanaman? Katakan awak nak pergi perang lawan dengan orang katakan kalau awak kampung Tembikai, nak pergi lawan perang dengan kampung Pisang. Kampung Pisang tu dia banyak dah tanam pokok pisang. Awak tak boleh pergi potong tanaman diorang. Tak boleh. Islam tak bagi benda tu. Awak musnahkan tanaman diorang. Diharamkan dalam Islam. Tengok, Islam ni sampai perang pun ada adab dia. Awak pergi lawan, awak musnahkan diorang punya tanaman. Tak boleh. Nabi tak bagi. Sebab tanaman tak bersalah, yang salahnya orang. Nabi nak ajar, yang salahnya orang. Tanaman tu biarlah dia ada kat situ. Nampak? Yang kedua, adabnya apa? Adabnya salah satu yang Ustaz ingat, adab berperang tidak boleh memusnahkan rumah ibadah. Maksudnya apa? Kalau awak nak lawan dengan orang Kristian, awak tak boleh musnahkan gereja diorang. Gereja diorang seram, kena musnahkan. Awak tak boleh musnahkan gereja dah. Awak akan lawan diorang je. Musnahkan gereja tak boleh. Ada seingat Ustaz, setahu Ustaz, kanak-kanak tak boleh dibunuh. Seingat Ustaz, nanti Ustaz akan maklumkan balik. Kanak-kanak tak boleh dibunuh dalam peperangan. Tak boleh. Sebab kita lawan dengan siapa? Sebab tu tak boleh tiba-tiba saya bunuh dia, perak bunuh dia. Dia bukan. Islam bukan macam movie yang awak tengok tu. Faham? So wanita dan kanak-kanak tangkap je. Lelaki dewasa yang terang-terang mengkhianat, saat dia Muaz ni kata apa? Wahai Rasulullah, kita bunuh dia orang ni. Okey? Bunuh. Itu. Okey, kita baca Ulfah, sambung Ulfah. Ustaz nak tanya. Okey, lepas Ulfah baca awak tanya Okey, Ulfah baca Ulfah. Ulfah? Hilang dah Ulfah. Ulfah. Krik. Ulfah pula dah. Ulfah tak ada. Kalau Ulfah tak ada, Ustaz minta. Gimana dah baca dah tadi? Tu Ulfah pergi mana? Baca. Ulfah. Cakap slow dengar Ulfah baca Ulfah. Dia tak pakai tu. Okey, Ulfah baca. Hukuman. Okey. Dari mana Ustaz? Hukuman yang berat dari situ. Okey. Hukuman yang berat dilaksanakan terhadap mereka disebabkan kesalahan, jenayah, pengkhianatan negara Islam Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Apa makhluk asing yang comel pula tu? Tak, dengan surah Isya. Okey, anak-anak muda Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak dekat sini Nabi Muhammad nak tunjuk kepada kita benda yang pengkhianatan ini adalah satu benda yang sangat berat sampai Nabi Muhammad benarkan. Saat jatuhkan hukuman. Okey, wanita kanak-kanak tangkap, lelaki dewasa bunuh. Settle. Okey, itulah yang terjadi perang Bani Nadir. Pancung ke Ustaz? Wallahu a'lam macam mana. Ustaz pun tak ni. Okey, ingat itu adalah perang Bani Nadir
dan juga Bani Quraizah. Ada soalan? Tak ada. Ada. Okey, kalau tak ada, okey, anak-anak murid Ustaz, sekarang keluarkan buku latihan sirah. Buku latihan sirah, mana buku latihan sirah yang berwarna ungu ni? Keluarkan buku latihan sirah. Okey, Ustaz nak awak buat muka surat 11. Itu saja, muka surat 11 je. Muka surat 11. Okey, keluarkan buku latihan sirah, muka surat 11. Yang sebelum nanti kita akan buat. InsyaAllah. Okey, muka surat 11. Okey. Macam mana muka surat 11 tu? Kejap Ustaz ni. Okey, kita ada 10 minit je lagi. Okey, kejap Ustaz nak masuk. Sekejap Ustaz share, Ustaz masuk supaya awak tengok mana muka surat dia. 5 latif kan? 5 latif. What page again? 11. Okey ni. 812 1178 3008. Okey. Primary 5. Recording in progress. Baik. Okey dah. Okey ini. Okey. Okey, ini adalah muka surat 11. Tajuk dia apa? Pertikaian dengan kaum Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Jawab semua soalan dengan betul. Okay. Soalan yang pertama. Siapakah golongan Yahudi Bani Nadir? Ustaz ni saya nak cari jawapan kat mana? Siapakah golongan Bani? Okey, awak boleh tengok dekat buku. Boleh rujuk buku, awak akan tengok siapa golongan Bani Nadir ni. Okey. Okey, kemudian awak boleh tengok dekat mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, awak boleh tengok dekat Bani Nadir. So Bani Nadir ni siapa? Bani Nadir ialah golongan orang-orang Yahudi. Itu jawapan dia. Okey, Ustaz nak ajar awak macam mana awak nak keluarkan maklumat daripada buku. Okey. Okey, lepas tu soalan yang seterusnya apa kita tengok tu? Soalan seterusnya, bilakah berlaku peperangan Bani Nadir? Bila tu? Awak boleh tengok kat mana. Okey, seterusnya, apakah sebab berlakunya peperangan Bani Nadir? Kenapa? Sebab melanggar perjanjian, sebab diorang nak merancang bunuh Rasulullah. Okey. Bilakah berlakunya perang Bani Quraizah? Bila? Ada dalam buku. Seterusnya, apakah sebab berlakunya peperangan Bani Quraizah? Pun ada, kita dah terangkan tadi. Kenapa perang? Okey. Ada soalan tanya Ustaz? Okey, awak ada masa lagi 5 minit lagi. Otherwise, it will become your homework. Okey, kejap
Ada soalan boleh tanya Ustaz Siapa yang tak boleh, Ustaz ni saya tak tahulah ni nak baca dia macam mana, bagi tahu kat Ustaz. Okey. Oh, macam itu. Rashad boleh, Rashad? Rashad okey? Okay, good. Arfan okey, Arfan? Okay, awak ada masa 3 minit lagi. Kalau tak siap tak apa, nanti awak boleh buat sebagai kerja rumah. Jangan risau. Ada soalan? Kalau ada soalan, boleh tanya Ustaz terus Okay, 1 minute left. Okay, time's up. Okay, sekejap Ustaz. Okay, time's up. Okay, anak-anak murid Ustaz. Okay, I think that's all from me. Okay, masa dah habis. Ustaz pun tak nak ambil masa rehat awak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat. Okay, hari Jumaat ni cerita lagi best. InsyaAllah. Sebab dia berkaitan dengan orang Islam. Macam mana Nabi bermimpi. Itu cerita lain. Okay. Okay, I think that's all from me. Ustaz pun nampak awak pun ada berapa... tak sempat apa dari lift. Sabar dulu. Okay, sabar. Okay, I think that's all from me. And Ustaz doakan supaya ilmu yang kita belajar ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Okay? Thank you so much. Thank you so much. Okay? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as'inal insana fi khusyi alladziina amanu wa amilus salati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okay, boleh pergi rehat. Siang kat awak. Okay, pergi rehat. Go. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.